Assalamualaikum dan selamat petang. Untuk waktu ini kita nak teruskan dengan slot ekspresi khas seperti yang kami war-warkan di awal tadi juga. Sebenarnya kita akan bercakap mengenai pemeriksaan perubatan tambahan mandatory FOMEMA berselang tahun untuk pekerja asing. Ya, betul. Kerana itulah kita bawakan pada petang ini menerusi live Facebook juga. Anda boleh berinteraksi juga di situ. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Muhammad Hatta bin Ismail, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif FOMEMA Sdn Bhd. Assalamualaikum. Selamat petang, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Datuk, pertama sekali kita nak kenal dengan FOMEMA lebih lanjut lagi sebab branding tu kita tahu dah. Mana-mana kita pergi, kita boleh dah kenal dah FOMEMA itu. Jelamanya boleh di belakang Datuk tu boleh nampak mana peranan FOMEMA sendiri dalam industri perkhidmatan pemeriksaan perubatan pekerja asing di Malaysia, Datuk. Peranan FOMEMA dilihat sebagai satu peranan yang amat penting dalam membantu pihak kerajaan untuk mengekang ataupun mengurangkan potensi berlakunya penularan penyakit berjangkit di kalangan pekerja asing. Walaupun ada di kalangan penyakit yang juga disaring tahap kesihatan oleh FOMEMA, termasuk juga penyakit-penyakit yang tidak berjangkit. Tapi demi memastikan bahawa majikan-majikan dalam negara untuk kesemua sektor yang terlibat seperti sektor perladangan, pertanian, pembinaan dan juga sektor pembantu rumah, mereka mendapat pekerja asing ataupun pembantu rumah yang betul-betul sihat dan mampu membuat kerja-kerja yang sepatutnya. Sebab kita tak nak nanti apabila mereka mendapat pekerja asing, mereka dibebankan dengan kos-kos perubatan yang tidak sepatutnya. Malah ada di kalangan pekerja asing sebelum ni turut membebankan pusat-pusat kesihatan dalam negara yang sepatutnya diberikan kepada rakyat tempatan. Sebab kos perubatan untuk pusat kesihatan awam amat murah, RM1 sahaja. Jadi sepatutnya kos RM1 sepatutnya hanya diberikan kepada rakyat tempatan. Jadi pekerja asing kita kena pastikanlah bayar betul-betul yang sihat. Dan itulah peranan FOMEMA sejak daripada tahun 1997 lagi. Okey. Dan untuk dasar terbaru ni, kita nak minta Datuk juga untuk terangkan lebih lanjutlah mengenai pemeriksaan perubatan tambahan mandatory FOMEMA berselang tahun untuk pekerja asing ni akan bermula pada awal tahun depan. Pada 1 Januari 2018. Okey. Mengikut pelantikan asal FOMEMA oleh pihak kerajaan pada tahun 1997. Sebenarnya setiap pekerja asing pada ketika itu perlu menjalani pemeriksaan kesihatan setiap tahun. Walau bagaimanapun keputusan telah dibuat berkemungkinan besar atas permintaan daripada setengah kumpulan majikan, maka ini ditetapkan hanya 3 kali mandatory sahaja bermula pada April 2006. Walau bagaimanapun sejak kebelakangan ini lebih kurang mungkin 5 tahun yang lepas apabila berlakunya banyak penularan penyakit berjangkit ataupun kehadiran kembali penyakit-penyakit yang telah lama berkubur seperti penyakit TB, penyakit malaria dan juga kadang-kadang penyakit kusta. Kalau kita lihat dulu penyakit kusta ni, Hospital Kusta di Sungai Buloh sudah lama tutup. Tapi disebabkan kebanjiran pekerja asing maka kusta juga dapat dikesan ada kembali. Malaria juga dikesan ada kembali. Jadi satu langkah yang amat bijak dibuat oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Kesihatan, melalui Jabatan Immigration dan melalui FOMEMA untuk mencadangkan kembali kepada pihak kerajaan supaya pemeriksaan kesihatan yang lebih kerap dilaksanakan. Maka pengumuman yang telah dibuat oleh pihak kerajaan pada Ogos tahun ini mungkin mengambil kira juga bebanan kos kepada majikan. Daripada ini dibuat setiap tahun, maka ini dibuat secara berselang-seli selepas sahaja 3 kali mandatory yang pertama. Jadi selepas pada itu ini dibuat secara berselang-seli sehinggalah pekerja asing ini pulang kembali ke negara asal mereka. Okey, maknanya berselang tahun iaitu sekali dalam setiap 2 tahun. Setiap 2 tahun. Okey, selepas 3 kali pemeriksaan perubatan. Yang mandatory yang asal. Okey, mana yang pertama sehinggalah pekerja asing pulang ke negara asal. Betul. Dan dengan mengekalkan pemeriksaan perubatan pekerja asing sedia ada, iaitu yang pertama sekali mungkin pemeriksaan perubatan di negara asal sebelum datang ke Malaysia, itu pertama kali. Yang itu yang itu tidak termasuk dalam kategori pemeriksaan di negara Malaysia. Yang itu yang sebenarnya adalah memang menjadi dasar kerajaan untuk mana-mana pekerja asing yang ingin masuk ke dalam negara Malaysia, iaitu untuk keperluan untuk mendapatkan visa, dipanggil visa dengan rujukan, mereka perlu terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di negara sumber yang dikendalikan oleh pusat kesihatan di negara sumber, di mana pihak FOMEMA maupun pihak Kementerian Kesihatan Malaysia tiada campur tangan ataupun tiada ruang untuk kita menetapkan kaedah, SOP, standard dan sebagainya. Walaupun saringan ataupun pemeriksaan negara sumber itu amat penting, sekurang-kurangnya ia menjadi tapisan pertama. Tapi untuk pemeriksaan pertama di negara kita adalah dalam tempoh 30 hari selepas pekerja asing ini masuk ke dalam negara. Secara tidak langsung seolah-olah
memberikan ataupun mencerminkan bahawa pihak kerajaan Malaysia sebenarnya amat berhati-hati dan tidak mempercayai sepenuhnya pemeriksaan negara sumber, maka masih mewajibkan 30 hari dalam masa kemasukan. Malah apabila kita mengikut statistik kita, walaupun telah ada pemeriksaan kesihatan negara sumber, tapi peratusan yang gagal pemeriksaan FOMEMA setakat ini agak agak sekata, iaitu lebih kurang 2.3% setiap tahun. Jadi daripada jumlah katalah kita periksa 1 juta pekerja asing setahun, 2.3% daripada mereka itu sebenarnya gagal. Jadi ada kemungkinan besar di antara mereka ni di negara sumber itu tidak menjalani pemeriksaan kesihatan yang sepatutnya. Jadi yang 30 hari selepas mereka masuk ni diperlukan. Selain daripada untuk pembaruan permit kerja mereka, untuk 2 lagi, iaitu sebablah kita kata tadi 3 kali mandatory. Jadi untuk tahun-tahun yang seterusnya dirasakan perlu untuk mengadakan pemeriksaan tambahan ni adalah kerana pertama, mereka apabila bekerja dalam negara, mereka turut bercampur gaul dengan pekerja-pekerja asing yang tidak sah ataupun pendatang asing yang tidak sah ataupun parti. Sebab parti masuk ke dalam negara tanpa pemeriksaan kesihatan di negara sumber maupun di Malaysia. Satu lagi, untuk pekerja-pekerja asing yang sah juga, selepas pemeriksaan mandatory 3 kali, mereka sebenarnya selalu sangat balik ke negara sumber untuk musim perayaan dan sebagainya, dan mereka masuk balik tanpa ada pemeriksaan kesihatan langsung. Jadi dengan kekerapan yang ada ni, pemeriksaan tambahan, diharapkan pengesanan penyakit berjangkit akan lebih tepat dan lebih cepat, dan juga ianya dapat membantu mengurangkan risiko jangkitan ataupun penularan berjangkit di kalangan pekerja asing yang lain ataupun di kalangan penduduk tempatan. Ya, itu pentingnya, walaupun tadi disebut jumlahnya kecil bila dibuat pemeriksaan di sini, tetapi ramai yang gagal tadi ni, walaupun kecil tapi memberi kesan, impak yang besar sebenarnya. Kalau kita lihat 23% daripada 1 juta nya amat tinggi, mungkin lebih daripada 30,000 ataupun 40,000. Dan saya ingin menyatakan di sini bahawa di antara penyakit yang amat ketara sekali dengan pekerja asing yang gagal pemeriksaan kesihatan FOMEMA adalah penyakit TB. Penyakit TB ini jangkitan dia bukan melalui makanan, bukan melalui suntikan, malah ianya melalui udara, melalui batuk, pernafasan. Jadi jangkitannya amat mudah. Dan mengikut statistik ataupun mengikut kajian yang dibuat, setiap satu orang pekerja asing, setiap satu pembawa penyakit TB yang aktif boleh menjangkiti lebih kurang 20 lagi mereka yang berada dalam berhampiran dengan mereka, sama ada mereka tinggal bersama ataupun mereka yang menaiki kenderaan-kenderaan awam yang tertutup dan berhawa dingin, di mana pengairan udara itu terhad ke dalam kenderaan awam saja. Jadi potensi ataupun kemungkinan untuk berlaku jangkitan tu amat tinggi. Jadi dengan adanya pemeriksaan kesihatan yang tambahan ni, diharapkan kita dapat mengesan lebih banyak. Jadi apabila berlakunya penemuan kegagalan pekerja asing, maka menjadi kewajipan majikan untuk menghantar mereka pulang ke negara asal. Wow, itulah penting. Betul-betul. Itulah pentingnya peranan pemeriksaan perubatan FOMEMA 2 tahun pertama sedia ada, dan juga pemeriksaan perubatan tambahan FOMEMA berselang tahun yang wajib dilaksanakan pada tahun hadapan. Okey. Dan masa pertama kita nak tahu jugalah apakah dokumen yang diperlukan kalau nak mendaftar pemeriksaan perubatan tambahan FOMEMA ni, Datuk? Okey, amat mudah sekali. Sebenarnya pendaftaran tidak perlu dibuat oleh pekerja asing itu sendiri, malah majikan yang sebenarnya membuat pendaftaran. Maka sebaiknya majikan sendiri datang untuk mereka melihat sendiri macam mana perkhidmatan dibuat oleh FOMEMA. Dokumennya amat senang. Bagi mereka yang baru masuk ke dalam negara, mereka perlu menunjukkan bukti bahawa mereka ada salinan visa dengan rujukan yang saya sebutkan tadi, dan juga pasport. Okey, ini untuk pekerja-pekerja yang baru masuk. Manakala untuk pembaharuan permit kerja yang memerlukan pemeriksaan kesihatan, disebabkan mereka telah mendapat permit kerja yang telah ditampal dalam pasport mereka, maka visa tidak lagi diperlukan. Maka mereka perlu hanya membawa pasport dan menunjukkan permit yang tertampal di dalam visa tersebut. Dan pendaftaran boleh dibuat di mana-mana cawangan FOMEMA di seluruh negara, dan juga di ejen-ejen FOMEMA yang dilantik. Dan juga sekarang ini, iaitu bermula daripada November tahun lepas, kita telah melancarkan pendaftaran juga boleh dibuat melalui secara online. Kita ada portal FOMEMA. Pembayaran secara online, pendaftaran secara online, menjimatkan perjalanan, dan tidak perlu kos menyediakan bankers check ataupun bank draft yang tinggi, tak perlu keluar daripada jabat ataupun rumah.
hanya duduk di rumah Semuanya saja. dimudahkan oleh Formema. Dimudahkan. Okey, baik. Dan satu lagi perkara, andainya ada persoalan daripada majikan, dia kata pekerja asing mereka telah selesai 3 kali pemeriksaan perubatan mandatory Formema pada 2 tahun pertama penggajian. Bilakah pemeriksaan tambahan berselang tahun yang perlu dilakukan seterusnya? Okey, dia kalau kita lihat pada tahun pertama kita andaikan pada 2017 adalah tahun pertama dan kita andaikan mereka masuk pada bulan Januari sebagai contoh. Okey. Jadi dalam tempoh 30 hari bulan Januari itu adalah pemeriksaan kali pertama. Jadi untuk yang ini saya cakap yang 3 yang mandatory yang asal ya. Sebelum berakhirnya tahun ini sebagai contoh, 3 bulan sebelum berakhirnya permit kerja, tamatnya tempoh permit kerja, mereka boleh membuat pemeriksaan kesihatan untuk tahun hadapan, untuk permit kerja tahun hadapan. Dan untuk tahun hadapan pula, sebelum berakhirnya permit kerja untuk tahun hadapan 3 bulan, mereka boleh membuat pemeriksaan kesihatan. Dan sekali lagi untuk yang tahun berapa kali tadi, 30 hari tahun ini dan tahun hadapan. Okay. Tahun yang selepasnya iaitu tahun 2019 sebagai contoh, mereka tak perlu lagi membuat pemeriksaan kesihatan, tapi untuk tahun yang seterusnya dan dituruti dengan berselang-selang tahunnya sehinggalah mereka pulang ke negara asal. Namun sekiranya pihak majikan agak keliru sebab mereka memiliki ramai pekerja asing sebagai contoh, mereka boleh menyemak dengan Jabatan Perkhidmatan Pelanggan kita ataupun mereka boleh merujuk dalam setiap pasport individu pekerja asing ada dinyatakan nombor permit yang dicetak oleh pihak immigration dan mereka boleh mendapat khidmat ataupun pertanyaan, mendapat penjelasan daripada pihak Formema. Kemungkinan mereka ingin mendapat pertanyaan daripada immigration mungkin agak susah, tapi kita sedia untuk membantu sebab ada dinyatakan berapa kali dah mereka membuat pemeriksaan kesihatan dan daripada nombor tersebut boleh kita beritahu tahun yang mana perlu dan tahun yang mana tidak perlu. Okey, mana hanya boleh nyatakan nombor permit tu sahaja boleh diperiksa. Okey, baik. Dan waktu yang disarankan untuk membuat pendaftaran pemeriksaan perubatan tambahan Formema berselang tahun ini, macam mana pula? Dari segi waktu, setiap hari selain daripada hujung minggu, cawangan Formema dan juga ejen Formema memang sentiasa kita buka untuk pendaftaran. Lazimnya ada setengah-setengah majikan menggunakan pihak ketiga untuk mereka mengunjungi cawangan-cawangan kita dan juga ejen kita. Tapi dari segi untuk pendaftaran secara online, 24 jam mereka boleh mendaftar, pukul 2-3 pagi pun boleh mendaftar secara online, payment pun secara online, tiada masalah. Okey, tapi yang pentingnya sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tarikh tamat PLKS. Digalakkan 3 bulan sebab takut dibimbangi kalau pekerja asing tersebut dijakiti penyakit dan didapati kelak membuat pemeriksaan kesihatan, didapati gagal pemeriksaan kesihatan, mereka sebenarnya layak untuk membuat rayuan 2 minggu selepas keputusan asal dikeluarkan. Kalau mereka menunggu hingga ke saat-saat akhir, kita bimbang tempoh permit mereka akan tamat dan mereka perlu membayar satu charge yang khas kepada pihak immigration dipanggil special pass ataupun pass khas. Jadi kalaulah mereka membuat proses kesihatan lebih awal, 3 bulan lebih awal sebelum permit tamat, mereka tak perlu membayar special pass, mereka boleh membuat rayuan dan kalau mereka bernasib baik, rayuan mereka diterima dan pekerja asing tersebut lulus. Jadi maksudnya untuk perkara-perkara sebeginilah. Tapi kita bimbang sebab mentaliti rakyat Malaysia ni kadang-kadang suka sangat menunggu sehingga ke saat akhir. Ya. Itulah masalahnya Itulah kan. masalahnya. Okey, jadi kalau tak nak susah-susah, kena disarankan untuk buat pendaftaran pemeriksaan perubatan tambahan Formema berselang tahun sekurang-kurangnya adalah 3 bulan sebelum tarikh tamat PLKS ataupun PAS lawatan kerja sementara semasa yang masih sah. Ya, di mana-mana sahaja cawangan Formema. Ejen-ejen rasmi Formema dan juga boleh saja secara dalam talian melalui laman sawang portal online Formema. Seperti yang Datuk nyatakan di awal tadi. Ya, kan? betul. Okey, Datuk, apakah prosedur seterusnya selepas selesai je pendaftaran pemeriksaan perubatan tambahan Formema di lokasi yang telah pun ditetapkan? Semasa pendaftaran dibuat, pihak majikan mempunyai hak untuk memilih mana-mana klinik panel Formema yang berdaftar dengan Formema dan Formema tidak boleh memaksa pihak majikan untuk memilih klinik-klinik yang tertentu. Maksudnya inilah pemilihan klinik terserah kepada pihak majikan itu sendiri dan lazimnya pihak majikan akan memilih klinik-klinik yang berdekatan dengan tempat kerja pekerja asing itu sendiri sebab ia memudahkan untuk penghantaran dari segi penghantaran. Maknanya klinik panel lah ni. Klinik panel yang terdekat. Dan ada setengah-setengah majikan lebih suka kepada memilih klinik-klinik selain daripada pemeriksaan kesihatan yang biasa. Mereka suka memilih klinik yang mempunyai perkhidmatan X-ray sebab ianya dibuat dalam satu bumbung. Jadi prosesnya lebih cepat sebab
pemeriksaan untuk kita panggil pemeriksaan klinikal seperti nak cek nak periksa denyut nadi berapa, ketinggian, berat badan, sejarah kesihatan dan sebagainya, mungkin mengambil masa dalam masa 30 minit, dan seterusnya kalaulah klinik tersebut mempunyai machine X-ray dan sebagainya, mungkin mengambil masa lagi tambahan 15 minit. Berbanding dengan kalau klinik yang tiada pusat X-ray, maka pihak majikan perlu membawa pekerja asing tersebut ke klinik lain yang mempunyai X-ray. Jadi mungkin prosesnya agak panjang sedikit. Walau bagaimanapun untuk makmal pula, mereka tidak perlu pergi ke makmal sebab orang makmal sendiri yang akan datang ke doktor-doktor tadi yang mengambil sampel air kencing dan juga sampel darah yang telah diambil sebelumnya terlebih dahulu oleh pihak doktor. Dan sampel-sampel ini akan diuji untuk mengenal pasti sama ada penyakit-penyakit yang dapat dikesan melalui air kencing ataupun melalui darah. Antara jenis penyakit yang biasanya melalui air kencing atau darah ini biasa penyakit yang berunsur HIV, AIDS, ataupun kadang air kencing ini juga untuk menguji sama ada pekerja asing wanita yang hamil, ataupun ada penggunaan dadah yang secara tidak sah lah. Dan dasar kerajaan Malaysia adalah untuk bagi pekerja wanita yang hamil, memang kerajaan Malaysia memang tidak akan benarkan lah. Walaupun ini bukan sejenis penyakit, tapi ini adalah satu kondisi yang menyalahi dasar kerajaan lah. Sebab kita kalau boleh berkemungkinan besar dasar ini adalah untuk mengurangkan risiko masalah sosial di kalangan pekerja asing lah. Apabila ada pekerja asing wanita yang melahirkan anak dan sebagainya. Ini adalah dasar kerajaan. Okey, dan selain itu Datuk, seandainya ada keputusan ujian makmal pekerja asing ni tidak normal, maka apa yang akan berlaku seterusnya? Okey, seperti mana yang saya sebutkan tadi, jika didapati tidak normal ataupun unsuitable, maka pihak majikan berhak ataupun mempunyai hak untuk mengemukakan rayuan dalam tempoh 2 minggu selepas keputusan dikeluarkan, dan lazimnya pemeriksaan semula, kita panggil confirmatory test ataupun diagnostic test, yang kosnya perlu ditanggung oleh pihak majikan, biasanya agak mahal sedikit berbanding dengan kos saringan perubatan yang lebih merupakan pemeriksaan yang agak simple dan ringkas. Dan lazimnya ada peratusan mengikut kategori penyakit. Lazimnya untuk kategori penyakit tidak berjangkit seperti penyakit buah pinggang ataupun hipertensi ataupun darah tinggi dan sebagainya, melalui rawatan biasanya mereka ni akan sembuh atau akan pulih, dan lazimnya mereka ni dibuat rayuan, mereka ni lazimnya boleh lulus. Berbanding dengan peratusan untuk penyakit berjangkit, peratusan untuk lulus rayuan ni agak rendah sedikit. Begitu juga untuk yang kondisi yang kes dadah ataupun kes kehamilan. Kita bimbang untuk kes kehamilan, sebenarnya kita tidak menggalakkan rayuan dan pemeriksaan semula sebab kita tak nak galakkan ada unsur-unsur pengguguran. Sebab sebenarnya kalau untuk bagi wanita yang mengandung, kalau dibuat pengguguran selepas 2 minggu, sebenarnya hormon mengandung tu sebenarnya sudah hilang daripada badan. Jadi kita tidak galakkanlah rayuan untuk, tapi kita tidak menghalang untuk mereka buat rayuan, sebab ada dalam kes-kes terpencil sebenarnya apabila walaupun dikesan daripada keseringan untuk mengandung, tapi sebenarnya ini bukan mengandung, tapi ada mungkin kemungkinan besar yang hormon yang tidak stabil dan sebagainya. Jadi kita nasihatkan juga kalau majikan rasa tidak puas hati sebab kos untuk mengambil pekerja asing memang cukup mahal sekarang ni. Sebagai contoh, pembantu rumah, kalau 5 tahun lepas mungkin dalam lingkungan 6,000, 7,000, 8,000, tapi sekarang ni kita difahamkan sampai 18,000. Jadi ada kemungkinan besar majikan berpendapat berbaloi untuk mereka mengumumkan rayuan sebab ada kemungkinan mungkin lulus. Bermakna ada majikan yang mempertikaikan keputusan asal yang memang oleh FEMEMA. Memang ada. Okey, jadi boleh buat rayuan. Boleh buat rayuan. Tapi mengeluarkan sedikit kos sebenarnya. Kos untuk kita panggil kos confirmatory test ataupun berbentuk diagnostik. Ianya lebih mendalam, ujian yang lebih mendalam. Tapi tidaklah semahal macam kita nak ambil pembantu yang baru sebagai contoh. Jadi untuk bagaimana untuk kita kena pasti pula tahun-tahun berselang yang perlu bagi pekerja asing melakukan pemeriksaan perubatan tambahan FOMEMA ni? Okey, kalau kita andaikan sebagai contoh, tahun ini adalah tahun pertama, tahun depan adalah tahun yang kedua, 2018 tahun depan, dan 2019 tahun ketiga. Yang tahun yang 2020
2017, 18, 2020 tidak perlu, tapi 2021 perlu. Okey. Tapi untuk mengingatkan kekeliruan, kita nasihatkan supaya pihak majikan boleh menyemak atau boleh bertanyakan kepada Jabatan Khidmat Pelanggan kita, dan juga kalau mana-mana yang lebih suka berinteraktif secara online melalui email, kita juga ada email untuk dihubungi oleh para majikan ataupun mana-mana orang awam di luar sana, senang sahaja, iaitu cs@fomema.com.my. cs@fomema.com.my. Okey, dan ada juga sebenarnya risalah untuk maklumat mengenai pemeriksaan perubatan tambahan mandatory pekerja asing. Betul. Kan? Ada ya? Kita akan edarkan di semua canggung Fomema dan juga ejen-ejen Fomema. Di samping itu, maklumat yang hampir sama juga kita akan paparkan di laman sesawang korporat Fomema dari semasa ke semasa. Dan Okey. difahamkan ditempatkan juga di Jabatan Imigresen Malaysia. Betul. Ada kan Betul. bahagian pengurusan pekerja asing Kementerian Betul. Dalam Negeri untuk rujukan pihak majikan, atau paling senang pun lungsuri saja laman sesawang www.fomema.com.my. Ya, Betul. betul. Okey, ataupun boleh hubungi Jabatan Khidmat Pelanggan Fomema di talian 03-2782-8777 atau email ke cs@fomema.com.my. Dan maklumat penting yang boleh didapati oleh majikan di cawangan-cawangan Fomema dan juga ejen-ejen rasmi Fomema untuk memudahkan proses pendaftaran pemeriksaan perubatan tambahan Fomema ni, Datuk. Ada di mana? Antara maklumat-maklumat penting yang kita paparkan di cawangan-cawangan Fomema ataupun di laman sesawang Fomema sendiri adalah klinik-klinik yang boleh mereka pilih, yang mereka berkenan dan pilih untuk mereka buat pemeriksaan kesihatan, dan juga disarankan selain daripada membuat pemilihan di cawangan tersebut ataupun secara online, mereka digalakkan untuk menghubungi secara terus untuk membuat temu janji bagi mengelakkan kekecewaan, sebab kadang-kadang ada kemungkinan klinik-klinik yang tersebut yang dipilih mungkin agak sibuk dan sebagainya. Jadi dengan membuat temu janji adalah lebih wajar untuk tidak mengecewakan mereka, sebab kita tidak mahulah majikan membawa pekerja asing tiba-tiba klinik penuh dan terpaksa ulang alik sekali lagi. Jadi kita sarankan supaya mereka boleh memilih klinik. Biasanya majikan-majikan ini mereka sudah ada klinik yang mereka lazimi setiap masa, jadi kita tiada masalah lah. Datuk, apabila mereka ni lulus ujian dan juga melalui pemeriksaan dan sebagainya ni, ada dikeluarkan macam resit ke apa ke yang mengatakan okey ini dah lulus, ini tak lulus, Sesuai, macam mana? tak sesuai macam tu. Kita sekarang ni selari dengan aliran teknologi. Bagi mereka yang kita panggil IT savvy, mereka boleh melayari laman sesawang Fomema sendiri. Kalau pergi dekat Google search, dekat carian Google, type di situ Fomema result, maka akan dipaparkan maklumat yang diperlukan oleh majikan untuk mengetahui status pemeriksaan perubatan pekerja asing mereka, dengan memasukkan nombor pasport pekerja asing tersebut atau memasukkan nombor kod pekerja yang kita bagi awal-awal lagi semasa pendaftaran, dan status dinyatakan di situ sama ada lulus atau tidak. Apabila lulus, kita bagi arahan di situ, pihak majikan bolehlah pergi kepada Jabatan Imigresen Malaysia untuk mendapatkan permit kerja. Bagi majikan yang didapati gagal, selain daripada dipaparkan di laman sesawang ataupun kadang-kadang boleh juga dibuat panggilan ke Jabatan Khidmat Pelanggan Fomema, majikan-majikan juga dapat mengetahui status tidak lulus pekerja asing mereka ni. Kalau tidak lulus, kita akan hantar juga sebagai tambahan, kita panggil unsuitable slip ataupun slip yang mereka ni tidak lulus. Selain daripada kepada majikan, kita juga hantar kepada Kementerian Kesihatan dan juga kepada pihak immigration bagi memaklumkan bahawa pekerja asing ini adalah tidak lulus. Dan juga sebagai rekod untuk Jabatan Immigration sebagai semakan sekiranya kelak pihak majikan ini memohon untuk memohon check out memo untuk tujuan penghantaran pulang ke negara sumber, jadi sebagai semakan, oh betul lah Fomema telah keluarkan slip kata pekerja asing ini tidak lulus. Jadi selain yang kita banyak menerima saranan ataupun pertanyaan daripada majikan adalah biasanya melalui laman sesawang. Cukup cepat. Cukup cepat. Dan pihak majikan juga disarankan untuk hubungi klinik panel Fomema yang telah dipilih untuk membuat pengesahan temu janji pemeriksaan perubatan pada tadi dan juga masa yang diingini. Dan kalau boleh pihak majikan ni memang kena sentiasa pantau lah, sebab jangan dibiarkan pekerjanya pergi sendiri. Betul. Kalau boleh macam tu, ya, betul. Okay. Sebab kita bimbang jika tanpa kawalan mana-mana, sebab kita belum tahu lagi status kesihatan pekerja asing tersebut. Dibimbangi kalau ianya bercampuran dengan orang awam atau pekerja asing lain, dibimbangi kalau mereka ni sebenarnya pembawa
kuman-kuman yang berjangkit, takut dibimbangi mereka akan menjangkiti pekerja yang lain ataupun orang awam yang lain. Okey, baik. Dan kita nak tahu juga jenis-jenis pemeriksaan yang dijalankan untuk pekerja asing ni yang dilakukan oleh FOMEMA antaranya. Okey, sebenarnya saya sebutkan tadi di klinik kita akan pihak doktor panel FOMEMA yang berdaftar dengan FOMEMA, mereka akan melaksanakan pemeriksaan fizikal seperti sejarah perubatan dan sebagainya, ketinggian, berat badan, kadar denyut nadi dan sebagainya. Dan juga pemeriksaan fizikal secara umum seperti tadi, dan juga kita panggil pemeriksaan fizikal sistem. Selain daripada itu, untuk mana-mana pekerja asing, ujian makmal dilakukan terhadap darah dan juga air kencing seperti mana yang saya sebutkan tadi, dan juga yang paling ketara sekali untuk mengesan kebarangkalian adanya penyakit TB melalui imej yang dipaparkan melalui filem X-ray. Lazimnya mereka yang berpenyakit TB, gambaran X-ray lazimnya memaparkan susunan ataupun struktur tulang dada manusia. Tetapi jika ada jangkitan TB, maka ada kesan parut TB sebenarnya dipaparkan melalui filem X-ray. Jadi itulah sebabnya, antara sebab kenapa pemeriksaan X-ray juga amat diperlukan kepada untuk memeriksa tahap kesihatan pekerja asing, terutamanya untuk mengesan penyakit TB. Lazimnya ada juga majikan-majikan yang kurang arif, walaupun nampak pekerja asing tersebut agak sihat, mungkin mereka pernah sebenarnya dijangkiti penyakit TB dan mereka sembuh sepenuhnya, tapi menjadi dasar pihak kerajaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan bagi pekerja asing sahaja, bukan rakyat tempatan, bagi pekerja asing sahaja yang pernah mengidap penyakit TB walaupun telah sembuh sepenuhnya, mereka tidak layak untuk bekerja di Malaysia. Kalau Sebab ada sejarah memang tak boleh. Memang tak dibenarkan. Sebab kajian pernah dibuat di Norway untuk mereka-mereka yang pernah dijangkiti penyakit TB, ada kemungkinan besar mereka akan boleh aktif kembali. Dan pakar-pakar dalam negara pun pernah bermesyuarat di dekat Kementerian Kesihatan, dan mereka sendiri pun tidak boleh menentusahkan bahawa mereka yang pernah berpenyakit TB walaupun sembuh sebenarnya, mereka tak boleh nak sahkan bahawa mereka ini tidak akan aktif balik. Sebab itulah maka dasar dibuat sebagai langkah peringkat awal mencegah, maka mereka ini perlu dihantar pulang. Ya, bermakna majikan perlu ambil serius tentang pemeriksaan dan juga apa yang dilakukan oleh FOMEMA ini sendiri, kerana untuk memastikan bukan sahaja dalam kalangan pekerja mereka supaya sihat sejahtera, tapi risau tentang rakyat jelata kita ni, masyarakat Malaysia sendiri kan, dari segi aspek kesejahteraan itu sendiri. Dan apa sebenarnya lagi sistem kemudahan terbaru pemeriksaan perubatan FOMEMA yang boleh digunakan oleh para majikan untuk membuat pendaftaran pemeriksaan perubatan pekerja asing ni, Datuk? Selain daripada operasi biasa yang kita buat sejak daripada 1997 lagi, segala penghantaran keputusan pemeriksaan kesihatan dibuat oleh semua panel FOMEMA secara online. Dan ditambah lagi, kita akan menggunakan pakai kaedah sejak daripada Januari 2014, kita telah menggunakan kaedah digital X-ray berformat digital dan dihantar secara atas talian, secara dalam talian, berbanding dengan kaedah konvensional iaitu filem-filem X-ray analog yang berbentuk yang bersaiz lebih kurang saiz surat khabar, di mana kaedah ini agak melambatkan, di samping ianya agak sukar untuk kita mempercepatkan proses penghantaran keputusan kepada pihak immigration. Dan kita akan laksanakan sepenuhnya dan sedikit masa lagi digital secara online ini, bergantung kepada kesediaan mereka-mereka yang menjadi panel FOMEMA. Setakat ni mereka penglibatan ataupun kesediaan panel FOMEMA berpindah daripada konvensional X-ray kepada X-ray digital ni amat menggalakkan, dan 82% filem-filem X-ray yang kita terima sebenarnya dalam bentuk digital. Maksudnya tidak ada lagi penghantaran oleh pihak kurier dan sebagainya ke FOMEMA. Ianya juga menjimatkan stor penyimpanan dan juga apabila disimpan secara digital, ianya kekal lama untuk kita semak di hari akan datang. Sekiranya ada pertanyaan daripada mana pihak, itu adalah kelebihan digital digital X-ray setiap penghantaran online. Di samping itu juga seperti mana yang saya sebutkan tadi, bagi memberi kemudahan kepada majikan-majikan, mereka juga boleh membuat pendaftaran pekerja asing mereka untuk pemeriksaan secara atas talian, di mana kita telah laksanakan ini bermula daripada November tahun lepas lagi. Selain daripada itu, bagi mengekang potensi berlakunya salah laku
ataupun kesepakatan di antara panel klinik FOMEMA dan juga majikan yang ingin menghantar atau memeriksa pekerja-pekerja asing yang orang kata yang salah, mungkin dengan menggunakan mereka yang seiras rupa, ketinggian dan sebagainya, iaitu selain daripada penggunaan pasport asal bagi pengecaman identiti pekerja asing, maka biometrik telah dilancarkan pada Ogos tahun ini oleh Ketua Pengarah Immigration sendiri, di mana pelaksanaan sepenuhnya dijangka dapat dibuat bermula Februari tahun depan untuk membuat pengecaman identiti pekerja asing supaya tidak berlaku lagi salah laku dan sebagainya. Sebagai contoh, katakanlah pekerja asing ini dapat tidak sah dan mungkin mereka pulang ke negara asal dan mungkin mereka masuk kembali menggunakan pasport lain, nama yang lain, tapi disebabkan biometrik ini telah dirakam di Jabatan Immigration yang diakses oleh FOMEMA, maka jika dibuat pengecaman melalui pengkalan data immigration, mereka ni akan gagal lagi sekali sebabnya penggunaan biometrik. Kos pelaksanaan biometrik ini di mana kita meletakkan alat membaca cap jari di kesemua panel klinik FOMEMA ditanggung sepenuhnya oleh FOMEMA. Kos pembangunan, kos perisian ditanggung sepenuhnya oleh FOMEMA. Untuk makluman majikan-majikan di luar sana, pembaca cap jari ini lebih kurang sama dengan pembaca cap jari yang digunakan di bank-bank tempatan. Cuma yang lainnya di bank-bank tempatan, pengenyaman cap jari adalah berdasarkan kepada MyCard yang dimasukkan dalam pembaca cap jari tersebut. Tapi untuk pekerja asing, sebab pekerja asing tidak menggunakan MyCard, maka data mereka kita akan sambung terus kepada pangkalan data pihak immigration. Okey, baik. Ini untuk memastikan bahawasanya proses pemeriksaan perubatan pekerja asing FOMEMA dapat dijalankan dengan lebih telus. Okey, jadi dalam masa yang sama juga, Datuk, mungkin bagi mereka yang baru saja mendengarkan kita, tadi bagi sedikit saranan ingin diberikan kepada khususnya kepada majikan dan juga pekerja yang sedia ada ataupun yang akan bekerja kepada kita satu hari nanti, yang boleh mendengarkan kita pada waktu ini. Apa saranan yang terbaik dan bagaimana caranya untuk sama-sama kita melakukan pemeriksaan perubatan tambahan mandatory FOMEMA berselang tahun untuk pekerja asing bermula 1 Januari 2018. Okay. Bagi makluman orang ramai dan juga majikan-majikan di luar sana, keputusan telah dibuat oleh pihak kerajaan melalui mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Pekerja Asing dan Parti pada Ogos 2017, iaitu bermula 1 Januari 2018, kesemua pekerja asing yang akan baru masuk ataupun pekerja asing yang sedia ada dalam negara dikendaki menjalani pemeriksaan perubatan tambahan selain daripada 3 pemeriksaan awal selepas masuk ke dalam negara, yang di mana pemeriksaan tambahan ini secara berselang-seli setiap 2 tahun sekali sehinggalah pekerja asing ini pulang kembali ke negara asal mereka. Sekiranya terdapat kekeliruan ataupun kemungkinan kurang jelas berkenaan dengan tahun yang mana perlu dan tahun yang tidak perlu, pihak kami di Jabatan Khidmat Pelanggan akan sentiasa memberi maklumat yang terperinci kepada para majikan. Pihak majikan juga boleh melayari laman sesama FOMEMA iaitu www.fomema.com.my untuk mendapatkan maklumat lanjut. Pihak kami bersedia untuk melayani sebarang pertanyaan berkenaan dengan pemeriksaan tambahan. Untuk makluman pihak majikan juga, pihak majikan tidak perlu risau kerana walaupun disebut pemeriksaan tambahan tapi dari segi charge tetap sama, bilangan penyakit yang kita periksa juga tetap sama dan tidak ada apa-apa perubahan. Dokumen yang perlu dibawa juga sama untuk pekerja asing yang baru, perlu membawa salinan visa ataupun visa sendiri dan juga pasport. Manakala untuk pembaharuan pemeriksaan kesihatan bagi tujuan pembaharuan permit hanya perlu membawa pasport, di mana dalam pasport tersebut sudah tertera permit kerja yang sedia ada untuk tujuan pembaharuan permit bagi yang akan datang. Bagi mereka yang arif ataupun sudah biasa dengan butiran terperinci dalam permit kerja tersebut, ada dinyatakan oleh pihak immigration permit kerja tahun keberapa, tahun pertama, kedua ataupun ketiga. Namun jika pihak majikan masih kurang jelas, pihak FOMEMA juga bersedia untuk memberikan penjelasan lebih terperinci. Okey, jadi kita harap para majikan maklum tentang perkara ini kan, supaya membawa pekerja mereka untuk menjalani pemeriksaan perubatan tambahan mandatory FOMEMA berselang
tahun untuk pekerja asing yang akan bermula 1 Januari 2018. Segala maklumat, risalah maklumat anda boleh dapat di mana-mana saja cawangan Fomema, ejen-ejen Fomema ataupun di laman sawang Fomema di www.fomema.com.my kan, Ya. untuk lebih maklumat sebenarnya. Baik, kita ucapkan terima kasih juga kepada Datuk kerana berkongsi informasi ini khususnya untuk memastikan pekerja asing itu orang kata disaring terlebih dahulu supaya memastikan keselamatan kita bersama, bukan Ya. hanya dalam kalangan mereka yang bekerja. Betul. Baik, Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Muhammad Hatta bin Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Fomema Sdn Bhd, dan kita nak akhiri sesi kita pada tahun ini dengan salah satu daripada favourite song Datuk sendiri daripada Alley Cats, Senyumlah Kuala Lumpur. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Terima kasih kembali kepada bernama.